Mesir proceed to final selepas dia, bagi aku kalau compare to Senegal, dia tak adalah cun sangat dekat group stage. In fact, dia orang pun second place. Dia kalah dengan Nigeria kan. Yep. Tapi Senegal all the way. Cuma sebelum aku nak cerita pasal dua tim ni, aku nak bagi korang warm up sikit pasal AFCON. Pasal penyerang berkaliber di pentas Eropah. Pernah berjarung jersey Porto. Vincent Aboubakar. Dia cakap dia main perang psikologi dengan Mo Salah masalahnya di pentas AFCON ni. Dia kata Mo Salah tak memainkan peranan yang besar di atas padang. Dia skor gol tapi dia tidak mewujudkan apa-apa ancaman selain daripada jaringan. Logik yang kau boleh kait. Sebab bagi aku, member dah tak jumpa salah ni. Dah tak jumpa silap. So itu je yang dia boleh main. Aku faham apa. See, the thing is, memang perang psikologi. Aku rasa ada elemen perang psikologi. Vincent Aboubakar adalah seorang penyerang yang memang aku sangat-sangat suka. Dulu maybe aku suka sikit je. Tapi lepas tengok AFCON ni aku betul-betul suka dia, Aboubakar. Aboubakar dengan Karl Toko Ekambi yang berada di bahagian hadapan tu. On one hand aku rasa it's perang psikologi. But on the other hand, kalau kau tolak tepi segala noise yang ada yang mengelilingi statement ni, kau tolak tepi semua bunyi-bunyi yang wow, tolak tepi. You just objectively look at it. In AFCON, dalam konteks AFCON tahun ni sahaja, and aku banyak tengok game Egypt, aku actually don't think Mo Salah has been that impressive. Aku rasa there has been one or two vital moments yang dia betul-betul step up. Tapi dia tak adalah influence Egypt as much as we expected him to. Dan tapi benda ni tak semestinya salah Mo Salah. It could also be Carlos Queiroz punya taktik. Kita tahu Queiroz adalah seorang jurulatih yang sangat defensive minded, yang sangat pragmatic. Pasukan-pasukan Iran dia tu menang 1-0 aja dulu tu. Akan park the bus 90 minutes. So dalam sebuah pasukan seperti itu, pemain-pemain seperti Mo Salah tidak akan mendapatkan freedom yang mungkin dia dapat bersama Liverpool, right? So style of play pun berbeza apa semua. Tapi realitinya apa yang Aboubakar cakap tu, aku tak rasa 100% salah atau silap lah. Sebab kalau kau tengok Egypt so far in the AFCON, Mo Salah has been less impactful than you would have thought he would have been. Konteks tu penting. Apa konteks Vincent Aboubakar? Kalau konteks AFCON 2022, tak ramai yang boleh marah dia sebab seperti impact Messi terhadap Argentina di Piala Dunia 2018, impact Robert Lewandowski terhadap Poland di Euro 2020, impact Cristiano Ronaldo untuk Portugal di kedua-dua Euro dan Piala Dunia pun memang tak segah nama mereka ketika itu. Kita kena faham Mo Salah adalah salah satu pemain terbaik dunia ketika ini. Itu kita tak nafikan. Tapi di pentas AFCON, dia tak bermain sebagai salah seorang pemain terbaik dunia. Ada pemain lain yang mungkin di tier 2 ataupun tier 3, bukannya first tier macam Mo Salah ni, tetapi bila depa dengan pasukan kebangsaan mereka, dia seolah-olah dia seolah-olah ketua yang pasukan tersebut perlukan. Aku ingat lagi Roque Santa Cruz dengan Paraguay, striker Peru Paulo Guerrero dengan Peru di Piala Dunia, ataupun Costa Rica Paulo Wanchope dengan Costa Manchester Rica. City tu. Pada satu ketika Clint Dempsey dengan USA. Memang pemain-pemain yang boleh lead satu unit pasukan kebangsaan mereka ni untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Sekarang ni untuk Salah, dia adalah ketua dalam unit dalam usaha untuk memenangi AFCON. Fungsi itu yang tak terjadi. Jadi itu mungkin konteks Aboubakar. Aku faham kenapa orang marah. Tapi aku also faham apa yang Aboubakar cakap. Ya, tapi aku juga faham apa yang Aboubakar cakapkan. Cuma, okay. The other side untuk final yang akan datang is, bagi aku pressure lebih kepada Senegal. First, kau tak pernah juara berbanding Mesir yang dah pun 7 kali. Tapi sebelum aku nak cerita tentang final tu juga, aku ada sikit soft spot dalam diri aku. Aku nak tengok Cameroon pergi final sebenarnya. Weh, botak. Seriously. Bukan, it's not about Mo Salah ke apa. No. Aku setuju. Sebab kau tengok je, okay, by stats je lah. Paling asas dalam statistik. 2 top scorer dalam AFCON sekarang adalah Vincent Aboubakar. Okay, which is dia deserve untuk bercakap macam tu lah. Kau cakap banyak pun, kalau kau tak score gol, tak apa, tak boleh. So, member dah score goals. Dan juga Karl Toko Ekambi, pemain Lyon.
Dua orang ni sebenarnya memainkan mana peranan tu, yang Otak? sangat besar. Ha? Pemain mana tu? Aha. Sedap dengar dia punya pronunciation tu. Aku dengar tu. Eh. Mahal. Leo kata dia kan. Teruskan. Tapi kalau cakap pasal, aku tak tahu korang, tapi aku nak Cameroon ke final sebenarnya. Aku setuju. Kalau Kish nak Comoros kat sana. Ataupun Sierra Leone Sierra kan. Leone. Apa nama dia? Ni nak Stephen Malawi. Cocker Ni yang nak main Malawi. centre back. Ni nak Malawi. Dia setiap penyokong Malawi nombor satu. Yes. Tak, I mean, soft spot untuk Burkina Faso pun ada. Sebab Ada. Burkina Faso kan politically ada satu military coup dekat negara mereka. Dikala mereka beraksi di AFCON, negara mereka tengah porak-peranda tu. Ada military coup tu. So there was a soft spot untuk Burkina Faso juga. Tapi Cameroon only because nombor satu, aku tahu skuad Cameroon ni ada potensi. And aku suka revolusi yang sedang dilakukan oleh Samuel Eto'o sebagai presiden bola sepak Cameroon kan. But more importantly, aku jatuh cinta dengan bola sepak yang dimainkan oleh Cameroon sepanjang AFCON ni. Secara peribadi, aku rasa Cameroon adalah pasukan yang beraksi dengan corak bola sepak paling baik di AFCON so far. They have been the best team in terms of entertainment. Aku sangat suka. Literally since the first minute. Since the first minute tau. Since the first second. First 15 seconds ada tackle. Tak, but Cameroon bagi aku has been the best team in terms of entertainment. And even semalam, game semalam, aku ingat lagi, game semalam live stream dekat CAF punya official YouTube. Dia orang live stream game tu. The whole 60 minutes aku rasa, including the first half, Cameroon was the better team. Game Cameroon, ya. Dia orang adalah pasukan yang lebih baik daripada Mesir. Semalam Mesir vintage Carlos Queiroz performance lah. Konservatif, pragmatic. Tapi Cameroon yang menyerang dengan expensive. Cameroon yang beraksi dengan positif. Cameroon yang banyak mencipta peluang-peluang yang lebih baik. And that's why dia rasa heartbreaking yang in the end they went out on penalties. Yes. Sebab bagi aku, this year, more than any team in the AFCON, Cameroon adalah pasukan yang paling mengujakan bagi aku lah. Bila bercakap soal final, Faiz, mungkin kita boleh sentuh sikit. Senegal dan juga Mesir. Peluang untuk Sadio Mane sekarang ni, especially dalam hati penyokong Liverpool dan juga kita penyokong bola sepak, aku rasa. Untuk the whole season, perhatian tu lebih kepada Mo Salah. Kita tahu cerita di Liverpool, mungkin lepas ni kita akan sentuh, tapi cerita kalau pasal Mo Salah dan juga Sadio Mane ni, perhatian tu lebih kepada Mo Salah disebabkan Mane ni ada bermain dengan sedikit masalah prestasi di atas padang. Tetapi dan kepentingan Mo Salah tu sering menjadi perdebatan kalau antara dua pemain ni, Mo Salah akan ke depan. Walaupun bagi aku sebenarnya Sadio Mane pun mungkin bukan sekarang tapi 2 season lepas, 3 season lepas dia sebenarnya memainkan peranan besar. Correct. Yeah. Sejajar dengan Mo Salah. Tapi mungkin ini adalah satu-satunya peluang untuk Sadio Mane membuktikan, bukan untuk melaga-lagakan, tapi he's better player than Mo Salah. Mungkin. Dia macam ni, aku metrik yang lebih sesuai digunakan kalau tanya aku adalah bukan pemain mana yang lebih baik antara satu sama lain ni, mana yang lebih baik itu mungkin tak. Jadi mana yang lebih berfungsi untuk pasukan kebangsaan masing-masing itu mungkin soalan yang lebih tepat. Okay. Adakah fungsi Salah di national team ni cukup efektif seperti mana fungsi Sadio Mane di Senegal? Itu adalah persoalan utama dia. Dan di AFCON setakat ni kita lihat Sadio Mane lebih efektif untuk Senegal berbanding Mo Salah untuk Egypt, kan? Itu dulu. Tapi untuk final ni menarik juga untuk kita lihat sebab kedua-duanya adalah big game players. Salah favorite Premier League opponent dia tak lain tak bukan adalah Manchester City, kan? Paling susah dibolosi tapi dia dah berapa 5 gol menentang Manchester City. Mo Salah. Begitu juga dengan Sadio Mane. Siapa saja yang dia tak pernah skor dalam peluang-peluang besar, kan? Sekarang ni naratif dia tu lebih besar daripada hanya sekadar 2 pemain Premier League di final ni. Naratif dia adalah sebuah negara di penghujung Afrika dengan sebuah negara yang lebih Afrika daripada yang lainnya. Aku nak cakap pasal apa? Pasal Mesir, Egypt, dia bersempadan dengan Asia dan Eropah, kan? Dia lebih ke sini, dia lebih ke dan juga Afrika. Senegal adalah negara yang lebih tradisional, negara yang lebih banyak umat Islam, yang konservatif, yang
seperti itulah Senegal. Ini adalah berita tentang sepatutnya media boleh packagekan perlawanan ini sebagai perlawanan giants di Afrika daripada dua parts yang berbeza. Yes. Perlawanan ini juga adalah melibatkan satu clash of identity in terms of bola sepak. Sebab kalau kita tahu, bola sepak Afrika ni adalah satu arena bola sepak yang banyak porak-peranda, yang banyak chaos, yang akan sentiasa ada pertukaran. Mana ada satu negara yang mengekalkan satu jurulatih untuk satu tempoh yang lama. There's no such thing as trust the process in Africa. Everything is a quick fix. Bak kata Raymond Domenech, it's a carnival. It's a carnival. And everything is a quick fix. Kau memerlukan solusi jangka masa pendek untuk segala masalah bola sepak Afrika. Tak ada long term solution sebab situasi politik pun sentiasa terumbang-ambing di banyak negara di Afrika kan. Tetapi Senegal sekarang sedang melakukan satu blueprint bola sepak Afrika yang mampu membuka satu, bagi aku, lebaran baru lah. Satu era baru untuk bola sepak Afrika. Senegal punya head coach Aliou Cissé. Aliou Cissé adalah seorang ex-player Senegal. Senegal pernah masuk AFCON. Salah seorang pemain yang mengejutkan Perancis 2002 tu. Correct, 2002 kan. And beberapa bulan sebelum dia orang mengejutkan Perancis tu, dia adalah kapten pasukan Senegal yang beraksi di final AFCON buat kali pertama 2002. And Senegal pernah main AFCON final 2 kali dan ini adalah kali ketiga. Ketiga-tiga final ini Aliou Cissé ada terlibat. 2002 sebagai pemain. 2019 hari itu di mana mereka tewas 1-0 di tangan Algeria, dia adalah jurulatih. Dan sekarang ni sekali lagi dibawa ke final. And Aliou Cissé dilantik 2015. Sampai tahun 2022 dia ada lagi di Senegal. Ini adalah satu perkara yang unprecedented in African football. Sebab in African football, dalam tempoh yang sama, Nigeria dah berapa kali tukar coach. Yes. Ghana dah berapa kali tukar coach. Ivory Coast dah berapa kali tukar coach. So, ini adalah satu proses konsistensi yang sedang membuka mata majoriti negara-negara Afrika yang lain untuk berkata bahawa it is time for African football to catch up with the rest of the world. Bukan saja tentang kualiti. Kualiti pemain itu sentiasa akan ada. Tapi cara kita manage kualiti ini, cara kita bawa kualiti ini ke pentas yang lebih besar. Aku yakin Piala Dunia 2022 ini, sekiranya Senegal dan Aliou Cissé berada di sana, Senegal akan ada impak yang lebih besar berbanding 2018. So, it's in that sense, aku ada slight favoritism towards Senegal lah. Sebab ini adalah negara yang tak pernah menang AFCON, tapi negara yang sedang melakukan satu revolusi yang sangat besar dan luar biasa di bola sepak Afrika pada ketika ini. Bila kau sebut nama Aliou Cissé, aku baru teringat satu kenyataan. Rezeki tak salah alamat. Sebab tahun 2002, attention untuk skuad kebangsaan Senegal semuanya terarah pada dua tu. Pape Bouba Diop, El Hadji Diouf. El Hadji Diouf. Dan akhirnya El Hadji Diouf je yang berjaya sampai ke bumi Sabah. Tapi Aliou Cissé sekarang ni tengah mengemudi skuad Senegal. Bagus Aliou Cissé sebagai head coach. Dia boleh kata kat pemain-pemain dia, hampa boleh main takat mana? Saya dah main final AFCON dan saya dah main suku akhir FIFA World Cup. Saya dah kalahkan Perancis. Saya dah kalahkan Perancis. Jadi jangan tolong tolong behave. Short and sweet. Who's gonna champion? Siapa yang akan jadi champion untuk? Walaupun aku peminat Abu Trika, bekas pemain Mesir, yang dikatakan the best player to have never played in Premier League, Abu Trika. Kalau siapa-siapa tak tahu boleh Google lah. Tapi aku tetap bersama dengan Senegal untuk kali ini. Kish? Aku adalah seorang individu yang sangat meminati Mo Salah. But the romance around Senegal is far bigger. Ada satu kisah dan satu story yang lebih romantik bersama Senegal dan aku nak tengok kisah tu akhirnya mencapai satu climax yang tepat di bawah Aliou Cissé. Aku disebabkan El Hadji Diouf tu pernah sarung jersey Sabah. So aku sokonglah Senegal untuk game ni. Boleh ke macam tu? Boleh.